para ulama tentangnya, tentang kehujahannya itu. Imam Tirmizi mula-mula sekali mengemukakan kata-kata orang-orang yang tidak menerima hadis mursal sebagai hujah. Untuk tujuan itu beliau kemukakan 7 riwayat. Beliau selepas itu mengemukakan pula sebab kenapa mereka tidak menerimanya. Untuk tujuan itu beliau kemukakan 3 riwayat. Dan akhir sekali, beliau kemukakan kata-kata orang yang menerima hadis mursal sebagai hujah. Di bawahnya beliau kemukakan 1 sahaja riwayat. Itulah ringkasan ke semua perbincangan Imam Tirmizi akan datang. Jadi ini kita dah baca dah hari tu kan. Dah baca dah ni 7 semua. Ni 7 alasan bagi orang yang mengatakan hadis mursal itu tidak sahih. Mereka mendhaifkannya. Hadis mursal tidak boleh dijadikan hujah. Ada 7 riwayat Imam Tirmizi kemukakan, kita dah baca. Bermaksud kata Abu Isa At-Tirmizi, hadis kalau mursal am. Kita dah bincang dah sebelum ni. Ada mursal khas, ada mursal am. Mursal am itu merangkumi semua hadis-hadis yang terputus sanadnya. Sama ada terputus di bahagian bawah, tengah ataupun atas. Itu mursal am. Kemudian putus di tengah tu 2 kau berturut-turut atau macam mana, tak kira. Dia dalam istilah ulama mutaqaddimin, mursal itu luas makna dia. Boleh jadi dia merangkumi hadis muallaq, hadis munqati' dan hadis mursal yang maklum, hadis mursal khusus yang khas itu. Dia termasuk semua. Hadis kalau mursal, maksudnya mursal am, maka tidak sahih pada pandangan kebanyakan ahlul hadis. Bukan seorang, tetapi ramai dari kalangan mereka mendhaifkannya. Lepas tu kita dah baca ni semua ni. 1, 2, 3. Ni saya ada tanda di sini. Betul ke ni? Maknanya kita berhenti di sini hari tu. Betul ke tidak ni? Ya, benar betul. Betul dah? Okey. Ali berkata, kata Yahya lagi. Ali di sini maksudnya Ali Ibn al-Madini, guru kepada Imam Bukhari dan Imam Tirmizi juga. Kata Yahya lagi. Yahya ni maksudnya Yahya bin Sa'id Al-Qattan, iaitu Imam Jarh dan Ta'dil. Hadis-hadis mursal Sa'id bin Jubair lebih aku suka daripada hadis-hadis mursal Atha. Qala Ali wa sami'tu Yahya bin Sa'id yaqul mursalatu Abi Ishaq indi shibhu la syai'. Ini 4. Yang ketiga, ini mursalatu Sa'id bin Jubair ahabbu ilayya min mursalati Atha. Hadis-hadis mursal Sa'id bin Jubair lebih aku suka daripada hadis-hadis mursal Atha. 4. Kata Ali, aku bertanya Yahya, hadis-hadis mursal Mujahid kah lebih engkau suka atau hadis-hadis mursal Tawus? Jawab Yahya, alangkah serupanya mursal mereka berdua. Ini kata-kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ali berkata, aku telah mendengar Yahya bin Sa'id berkata, hadis-hadis mursal Abi Ishaq bagiku seperti tidak ada apa-apa. Tarikh. Demikian juga hadis-hadis mursal Al-A'mash At-Taimi dan Yahya bin Abi Kathir. Hadis-hadis mursal Ibn Uyainah seperti angin. Kemudian beliau, yakni Yahya bin Sa'id berkata, ya demi Allah, hadis-hadis mursal Sufyan bin Sa'id juga sama.
Hadis-hadis mursal Sufyan bin Sa'id juga sama. Cuba kita tengok di sini, kita ada nota di sini 126. Siapa nak baca ni? Silakan. Adakah sesiapa nak baca? Saya mana? Izzati ni kah? Izzati ni? Ya, saya. Ya. Izzati ni di mana-mana? Saya dari Bangi. Bangi ya. Baca sini. Okay. Nota 126 ni. Nota 126, kerana Mujahid hanya menggugurkan perawi sikoh sahaja, sedangkan Al-Qa' pula meriwayatkan hadis-hadis daripada segala macam orang yang sikoh dan juga yang daif. Riwayat ini dianggap daif kerana ada kemungkinan perawi yang digugurkannya itu perawi daif. Sekejap. Jadi kalau kita perhati di sini, apa kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan? Dia kata ni, hadis-hadis mursal Sa'id bin Jubair lebih aku suka daripada hadis-hadis mursal Atha. Apa sebab? Sebabnya Mujahid hanya menggugurkan kenapa ni? Sa'id bin Jubair ni, cerita Sa'id bin Jubair ni. Sepatutnya Sa'id bin Jubair lah. Sekejap kita tengok yang asal. Sa'id bin Jubair betul. Kerana Sa'id bin Jubair hanya menggugurkan perawi thiqah sahaja. Sedangkan Atha' pula meriwayatkan hadis-hadis daripada segala macam orang. Sebab apa Yahya bin Sa'id Al-Qattan lebih suka mursal Sa'id bin Jubair? Hadis mursal ini ikut mana-mana pun kurang. Dia bukan hadis yang jelas, sahih. Tak jelas. Tak jelas. Cuma lebih suka tu lebih baik lah, maksudnya lebih baik. Ni semua ni adalah tabi'in. Dari kalangan tabi'in, Sa'id bin Jubair, Atha' ni tokoh-tokoh di kalangan tabi'in. Yahya bin Sa'id kemudian lagi. Tapi menurut penilaian dia, Imamul Jarh wa Ta'dil ini, dia kata Sa'id bin Jubair lebih baik mursalnya, sebab dia menggugurkan perawi thiqah sahaja. Maknanya kalau dia tak sebut perawi itu adalah perawi thiqah. Apabila dia dicek, diperiksa, memang yang digugurkan dia tidak sebut tu perawi di atas dia tu memang perawi yang thiqah. Agak mudah untuk kita terima sebab itu zaman tabi'in. Zaman tabi'in. Kalau dia ambil daripada sahabat sendiri, selesai masalah. Tidak jadi sebab ini istilah mursal am ni, istilah mursal am, bukan mursal khas. Kalau mursal khas, maksudnya tabi'i meriwayatkan terus daripada Nabi SAW dengan tidak menyebutkan sahabat tempat dia ambil sesuatu hadis itu. Dia tak sebut. Itu mursal khas. Mursal yang maklum menurut istilah yang mutaakhirin terima, begitulah. Tetapi seorang tabi'i tidak semestinya dia terus mengambil daripada sahabat. Mungkin juga dia mengambil daripada tabi'i sepertinya. Tabi'i yang lebih tua, lebih senior daripada dia, boleh jadi. Bila tabi'i tempat ambilnya, tabi'i itu dah terkenalah hukum jar dan ta'dil ini. Jadi perlu kita tahu tabi'i itu tabi'i yang macam mana, thiqah ke tidak thiqah. Kalau Sa'id bin Jubair, kenapa Yahya bin Sa'id ini berkenan dengan mursal dia? Sebab yang digugurkan itu perawi thiqah. Kalau di kalangan tabi'in, tabi'in yang thiqah. Kalau dia ambil daripada sahabat sendiri, selesailah masalah. Tidak jadi mursal. Tak ada dah mursal tu. Tak ada dah mursal tu. Kalau yang dibuat itu tentu sahabat, masalahnya tak tentu. Zaman tabi'in ini, kadang-kadang tabi'in dia ambil sama-sama tabi'in dia. Bila begitu, tabi'in itu kena pastilah thiqah ke tidak.
Kira-kiranya Sa'id bin Jubair ini kalau dia buang pun perawi itu thiqah. Ini dia yang dekat. Kalau yang bayangkan zaman Tirmizi itu, di mana perawi di antara dia dengan Nabi SAW tu ada 6, ada 5. Jadi di mana-mana saja boleh putus tu. Setiap putus di mana-mana tu boleh termasuk dalam istilah mursal. Mursal am yang Imam Tirmizi sebut ini. Sedangkan Atha bin Abi Rabah, ini pun ulama besar lah di kalangan tabi'in. Beliau meriwayatkan hadis-hadis daripada segala macam orang, yang thiqah dan juga yang dhaif. Sebab itu mursal dia jadi dhaif. Jadi mursal ni kalau tabi'in lah, kalau tabi'i, di kalangan tabi'i, apa namanya, dia tidak sebut seorang sajalah perawi atau 2 orang. Terus dia riwayatkan daripada Nabi SAW. Jadi dengan sebab itu mursal dia tu dhaif, bergantung kepada cara dia ambil tu daripada orang macam mana. Jadi para pengkaji perawi-perawi ni, mereka kajilah benda ni. Orang ni dia ambil daripada orang macam mana, orang ni dia ambil daripada orang macam mana, dia berhati-hati ke tidak. Yang tidak berhati-hati, walaupun dia alim, walaupun dia hebat, mursal dia akan dianggap dhaif. Sebab ada kemungkinan perawi yang digugurkan itu adalah perawi dhaif. Ini kebanyakannya dilihat dari sudut riwayat, dari sudut perawi-perawi itu. Sedangkan seperti yang kita telah bincang dalam 99 usul, kalau katakanlah lepaslah masalah ini, tidak mursal pun, hadis itu hadis mausul dan hadis marfu' sekalipun, belum terjamin lagi ia sahih. Banyak perkara yang kena perhati terhadap sesuatu hadis ini. Kadang-kadang sanadnya dah sahih, matan dia belum tentu sahih lagi. Macam yang kemarin kita bertemu dah kan, waladuz zina syarrus thalathah itu, dari sudut sanad iyalah, tapi dari sudut kandungan dia, teks dia tu dipertikaikan. Banyak perkara. Ini kalau tengok dari sudut sanad saja ni pun cukup dah. Tak kira kandungan dia tu sesuai dengan Quran ke sesuai dengan hadis, tak kira. Kalau mursal Atha, dhaif. Gitu ya. Jadi ini antara benda yang kita kena ingat lah. Mursal orang ni sahih, mursal orang ni tidak sahih. Ikut mana-mana pun ia mengelirukan lah. Ia mengelirukan. Kadang-kadang mursal Sa'id bin Jubair yang dikatakan mengambil daripada perawi thiqah sahaja. Iakah betul-betul thiqah? Betul-betul. Tak ada satu pun yang diambil daripada orang tidak thiqah. Kalau tidak ada jaminan, maka di situlah terletak illat. Illat hadis. Illat hadis. Illatnya sebab dia ada juga, bukan 100% perawi yang thiqah. Tidak ada jaminan lagi. Kalau ada betul-betul jaminan begitu, okey, boleh. Tidak ada illat. Kalau kita duduk anggap dia ni memang meriwayatkan daripada perawi thiqah saja, tiba-tiba ada yang tidak begitu, di situlah terletak illat. Ni maknanya pada sanad mursal ini, hadis mursal, sanad yang mursal itu juga ada kalanya terdapat illat. Kemudian ni Yahya dia bertanya, hadis-hadis mursal Mujahid kah lebih engkau suka atau hadis-hadis mursal Tawus? Ni Ali ni Ibnul Madini ni pun pakar, tokoh ilmu rijal juga. Tetapi ini guru dia. Ini guru yang di atas lagi, yang lebih hebat lagi tempat rujuk dia. Jawab Yahya, alangkah serupanya mursal mereka berdua. Silakan Izzati baca. Nota 117, riwayat mursal mereka berdua lebih kurang sama darjatnya. Kedua-duanya boleh diterima. Sama tu dari sudut kedua-duanya boleh diterima. Tapi boleh diterima pun seperti saya sebut tadi, tidak mutlak. Tidak mutlak.
kepada orang-orang yang teliti, dia tetap periksa itu. Dia tetap periksa itu. Sebab ada kemungkinan ada ilat di situ. Bila ada ilat, hadis itu tidak akan jadi sahih lagi. Tetapi secara umumnya ialah bolehlah kita kata begitu. Mursal mereka berdua ni boleh diterima secara umum, secara kasar. Nak kata tiap-tiap satu semua ada dia begitu, jangan kata begitu. Jangan kata begitu. Ali berkata, aku telah mendengar Yahya bin Sa'id berkata, hadis-hadis mursal Abi Ishaq bagiku seperti tidak ada apa-apa. Demikian juga hadis-hadis mursal Al-A'mash, At-Taimi dan Yahya bin Abi Kathir. Jadi At-Taimi itu iaitu Abul Mu'tamir Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi Al-Basri. Ini semua orang besar sebenarnya. Orang besar, tokoh-tokoh. Tetapi kita kena beringat, jangan kita terpedaya dengan nama-nama tokoh-tokoh besar. Bila ada dia, kita terima, jangan begitu. Dan Yahya bin Abi Kathir, hadis-hadis mursal Ibnu Uyainah seperti angin. Ini Sufyan bin Uyainah, imam mujtahid ni pun dia kata seperti angin. Padahal Yahya bin Sa'id ini tidak terkenal sebagai tokoh fiqh, sebagai imam mujtahid dalam fiqh, tapi dia mujtahid dalam bidang dia. Dalam bidang ni orang tanya dia. Dia boleh hukum terhadap Ibnu Uyainah sekalipun, walaupun Ibnu Uyainah tu seorang tokoh besar, imam mujtahid dalam fiqh. Kemudian beliau, yakni Yahya bin Sa'id berkata, ya demi Allah, hadis-hadis mursal Sufyan bin Sa'id juga sama. Baca Izzati. Kata 119, hadis-hadis mursal mereka yang tersebut ini tidak sahih. Seperti angin adalah kinayah, iaitu bahasa kiasan bagi lemah, iaitu dhaif. Jadi ini semua ni di Sufyan Ats-Tsauri juga dikatakan, ya demi Allah, dia bersumpah tu yakinnya. Sufyan bin Sa'id ni Sufyan Tsauri lah. Sufyan bin Sa'id ini Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan bin Uyainah, Sufyan satu lagi. Ibnu Ruslan di dalam matan Zubat dia sebut, Wasyafi'i wa Malikun Nu'manu, Wasyafi'i wa Malikun Nu'manu wa Ahmad bin Hanbal Sufyanu wa ghairuhum min sa'iril a'immah ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Sufyanu disebut juga di situ. Ini sebagai imam-imam mujtahid ini. Khilaf mereka itu menjadi rahmat. Walaupun begitu, kita perlu tahu dari sudut hadis, mereka ni adalah mursal je, hadis mursal. Kalau tidak mursal, okey, tak apa. Tengok pada sanad lain lah, tengoklah. Ni kalau yang mursal, Yahya bin Abi Kathir, A'mash, A'mash ni, ini semua ni orang besar semua. Abu Ishaq, ini orang besar ni. Tapi mereka ni tak terkenal lah sebagai imam fiqh. Tapi kalau Sufyan bin Uyainah, Sufyan bin Sa'id ini memang tokoh imam mujtahid kedua-duanya. Jadi mursal mereka ni pun seperti angin, tak ada nilai. Tak boleh nak pegang. Tak boleh nak buat pegangan. Itu maksud seperti angin itu. Maksudnya dhaif, kinayah kepada dhaif. Aku bertanya kepada Yahya, bagaimana? Okey, baik, kalau kita nak tengok di sini, sebab dalam kitab-kitab syarah ni, saya tidak sebut semua, tapi kalau nak disebutlah macam di sini, ni mursalat Abi Ishaq. Siapa Abi Ishaq? Ada disebut. Wa Abu Ishaq Amr bin Abdullah bin Ubaid Al-Hamdani As-Sabi'i wathaqahu Yahya bin Ma'in wan Nasa'i wa Abu Hatim. Ni
Yahya bin Ma'in, Nasa'i dan Abu Hatim kata dia ni perawi thiqah. Abu Hatim berkata huwa ahfaz min Abi Ishaq Asy-Syaibani. Abu Ishaq As-Sabi'i ini lebih hafiz, lebih kuat hafalannya daripada Abu Ishaq Asy-Syaibani. Wa yushbihu Az-Zuhri fi kathrati riwayah wa ittisa'ihi fi rijal. Dia ni menyerupai Zuhri dari sudut banyak riwayatnya dan dari sudut keluasan pengetahuannya mengenai rijal, perawi-perawi hadis. Faqala al-Ijli kufi tabi'i thiqah. Dia ni orang Kufah, Abu Ishaq ni. Ni nama dia Amar bin Abdullah bin Ubaidah. Seorang tabi'i thiqah. Sami'a 38 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar 83 orang sahabat. Mendengar hadis daripada dia sempat dengan 83 orang sahabat. Pada itu amal itu istimewa lah. Wa qala Ibnu Hajar thiqah mukthir abid min ats-tsalitsah. Hafiz Ibnu Hajar berkata dia ni perawi thiqah mukthir abid, perawi ahli ibadat terkenal kuat ibadat. Min ats-tsalitsah. Inilah yang saya sebut hari itu, daripada tabaqah ketiga. Ni kan saya dah bagi dah nota ni. Semua dapat ke tidak? Kalau itu sebabnya dah ada dalam grup, sila ambil di situlah. Ada. Semua sudah ambil. Sebab kita akan bertemu banyak ni, banyak kali ni. Cuba tengok dia kata tabaqah ketiga. Mereka terdiri daripada ni. Mereka terdiri daripada golongan tabi'in di peringkat tengah. Seperti Tawus. Jadi ini termasuk Abu Ishaq As-Sabi'i dan lain-lain. Ini maksudnya tabaqah ketiga. Dalam setengah-setengah kitab dia tulis 3 saja. 3 tu apa kita tak faham. 3 tu maksud tabaqah ketiga lah. Tabaqah ketiga. Macam tadi kan saya nak tunjuk ni cara kalau kita nak buat rujukan dalam kitab-kitab ni kena tahu benda-benda ni. Kalau tidak ni. Dia cuba tengok ni kan. Nombor 6 saja dia tulis. Nombor 6. Ni tabaqah ke-6. Ni ayahnya Abu Salih Zakwan ini thiqah thabt nombor 3. Ini tabaqah ketiga. Tabaqah ketiga tu sama seperti Abu Ishaq tadilah. Daripada generasi itulah. Ini penting. Kalau kita tak ada ini senarai ini susah. Klasifikasi tabaqat para perawi menurut ulama rijal hadis. Ini kita kena tahulah. Kena dapatkan dalam grup tu. Grup kelas kita ni lah. Lepas tu dia sebut ni ikhtalata bi akharah. Dia di apa nama ni akhir hayatnya, fikiran dia, ingatan dia bercelaru, ikhtilaf, bercelaru. Mata sanata 29 wa 100. Meninggal dunia pada tahun 129 Hijrah. Ini tempat ambilan biodata ni. Tahdzibul Kamal, Taqribut Tahdzib, At-Taimi. Di sini ada sebutlah. Jadi perawi macam mana? Thiqah, murji. Maknanya berfahaman murji'ah. Kalau nak lebih lagi tu kena banyak lagi lah. Cuma saya tak mahu banyak-banyak, takut hilang punca. Kata hilang punca. Banyak sangat syarat tu. Jadi maksud asal Imam Tirmizi tu yang dia nak tu, kalau boleh seringkas mungkin kita boleh faham maksud dia tu. Kadang-kadang saya tengok syarah-syarah banyak ni dia jauh perginya, hilang punca je. Kepada orang yang mudah hilang punca susah macam tu. Padahal yang kita naknya sudut ilal itu. Ilat tu terletak di mana? Ilat tu terletak pada hadis mursal. Mungkin ada di situ. Walaupun mursal orang yang dikatakan boleh diterima mursal dia, itu pun masih lagi kena
semak lah, masih kena teliti. Apalagi kalau yang macam ni, yang memang seperti angin ni, lagilah. Aku bertanya kepada Yahya, bagaimana dengan hadis-hadis mursal Malik? Mursal Malik. Jawab beliau, ia adalah yang paling aku suka. Mursal Malik. Kemudian Yahya berkata, tidak ada siapa pun di kalangan ahlul hadis orang yang hadisnya lebih sahih daripada Malik, daripada hadis Malik. Tidak ada orang yang lebih sahih. Maknanya ini menunjuk, orang panggil mursalat Malik. Mursalat Malik sangat tinggi kedudukannya di sisi ulama hadis. Walaupun dia riwayat secara mursal, tak jadi masalah seperti orang lain meriwayatkan dengan sanad yang lengkap. Itu kedudukan Imam Malik. Sebab itu dia jadi masyhur sangat. Mursal dia tu tidak main-main, walaupun dia tak sebut perawi pun, bila diperiksa semua lengkap ada perawi. Sebagai contohlah saya nak kemukakan di sini. Ini Muwatta Imam Malik. Ini Muwatta, ini sanad yang ada sanad. Ni ada yang dia sebut. Ni misalnya, wa haddatsani an Malik annahu balaghahu anna Ali bin Abi Talib. Ini balagh, ini riwayat balagh, orang riwayat balagh. Kan disebut balaghahu, balaghani. Riwayat balagh Imam Malik ni pun tinggi juga. Walaupun tak ada sebut sanad ni, terus daripada Ali bin Abi Talib. Padahal Imam Malik tak sempat dengan Ali bin Abi Talib. Tetapi riwayat balagh dia tu tetap diterima. Itulah antaranya. Ini Muwatta Imam Malik. Kalau Imam Malik sama ada riwayat mursalat dia. Kadang-kadang disebut marasil. Kalau Abu Daud dia ada marasil Abi Daud. Marasil Abi Daud. Mana hadis-hadis mursal yang diriwayatkan oleh Abi Daud. Abu Daud itulah pengarang Sunan Abi Daud itu. Kalau marasil Abu Daud dia tidak setaraf dengan marasil atau mursalat Imam Malik. Mursalat Imam Malik ni lebih tinggi kedudukannya. Balagh dia tu pun tinggi. Padahal tak ada sebut sanad. Terus Imam Malik terus daripada Ali bin Abi Talib tadi. Itu pun diterima oleh ulama, dianggap sahih oleh para ulama. Bukan semua balagh. Imam Syafi'i pun tidak diiktiraf sebegitu, walaupun Imam Syafi'i. Yang ketujuh, Sawwar bin Abdullah Al-Ambari. Sawwar bin Abdullah Al-Ambari meriwayatkan kepada kami, katanya, aku telah mendengar Yahya bin Sa'id Al-Qattan berkata. Kita akan selalu bertemu Yahya bin Sa'id Al-Qattan ini. Yahya bin Sa'id Al-Qattan ini juga salah seorang perawi utama dalam Bukhari dan Muslim. Dan dia juga tokoh ulama rijal, rijal hadis. Dan dia sangat susah nak lulus. Perawi-perawi payah nak lepas dengan dia. Orang lain okey dah, dia tak okey lagi, payah dia. Berkata, tidak berkata Al-Hasan ketika meriwayatkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melainkan kami dapati ada asalnya, kecuali satu atau dua hadis sahaja. Ini kalau dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau Hasan tu kata, begitu. Ni semua ni kalau kita perhatikan orang-orang yang disebutkan ini sama ada tabi'in ataupun tabi'it tabi'in. Daripada kalangan itulah mereka ni Yahya bin Sa'id Al-Qattan ini tabi'it tabi'in. Jadi dekat sangat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kata ini kalau Hasan, Al-Hasan ni Hasan Basri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau dia kata begitu. Kalau semata-mata mursal Hasan, maka itu tidak sahih. Kebanyakannya dhaif. Secara umumnya ulama menghukum dhaif mursal dia tu. Sawwar
Abu Abdullah Sawar bin Abdullah bin Qudamah At-Tamimi Al-Ambari Al-Basri. Ini mengikut Yahya bin Sa'id lah. Tetapi kalau mengikut orang lain, dia kata kalau mursal Hasan Basri ini tak kuat. Tak kuat. Jadi boleh kita kata ya, apa yang disebut oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan ini berkenaan dengan apa yang Hasan Basri kata qala Rasulullah. Mana dia tidak sebut apa di sahabat. Itulah mursal yang sebenarnya. Tabi'i meriwayatkan hadis terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan sahabat, nama sahabat sebagai perawi di atasnya. Itulah mursal khas. Ini mursal khas. Padahal istilah Imam Tirmidzi yang kita duduk bincang ni, mursal dia tu lebih luas daripada tu. Tetapi di sini Yahya bin Sa'id Al-Qattan kata kalau Al-Hasan Basri dengan syarat sanad di bawahnya sahih lah. Kalau sanad di bawahnya tidak sahih, jadi tidak sahih juga. Kalau sanad di bawahnya semua okey, cuma Hasan Basri tu tak sebut sahabat. Dia terus kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh diterima hadis dia itu. Ada asalnya. Mana ada asalnya itu apa nama ni, tidak kata maudhu', tidak kata dhaif, taklah. Kalau tidak sahih, hasan ada begitu. Kecuali satu atau dua hadis saja. Kalau yang tidak menepati lah. Yang tidak sahih. Kebanyakannya sahih. Itu kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Kemudian kita pergi kepada illat dhaif mursal. Orang-orang yang kata hadis mursal itu dhaif, apa alasan mereka? Apa alasan mereka? Ini yang kita nak baca pula. Siapa nak baca ni? Silakan baca. Izzati nak baca. Izzati, mana Izzati tadi? Boleh mana? Izzati nak baca ni. Baca. Boleh baca. Okey. Qala Abu Musa. Qala Abu Isa. Qala Abu Isa wa man da'afa al-mursala fa innahu da'afa min qibali an haula'i al-a'immah haddatsu an istiqati wa ghairi siqati fa idza kena baca tu biar tepat. Kalau ada alif lam, jangan tinggal alif lam. Anis thiqat wa ghairi thiqat, begitu baca. Anis thiqat wa ghairi thiqat fa idza ruya rawa fa idza rawa ahaduhum hadisan wa arsaluhu la'allahu akhzahu an ghairi siqah. Teruskan. Dan kalau kita baca kitab macam ni senanglah kan, macam ni, ini dah ada baris kan. Min qibali anna haula'il a'immah qad haddathu 'an thiqat wa ghairi thiqat. Fa idza rawa ahaduhum, yang nak sebenarnya kalau boleh kalau boleh peserta kita ni pun walaupun belajar secara tidak formal, kalau boleh ada kesempatan belajar ilmu alat ini juga. Di lain lah, saya sendiri tak sempat nak mengajar lah. Kena orang lain lah. Dari segi nak baca dengan tempat itu walaupun tak ada baris. Kita akan rasa sebenarnya semacam kemanisan bila kita dapat baca kitab-kitab yang tak ada baris pun kita boleh baca. Sama ada baris tak ada baris, sama saja bagi kita. Kalau kita dah sampai peringkat itu, seronok sebenarnya. Kita akan berasa suatu kemanisan. Kalau tak sampai situ, susahlah. Jadi terhadlah untuk kita nak, langkah kita tu tidak akan dapat pergi jauh. Itulah benarnya. Dengan sebab itu terutamanya yang muda-muda, saya menggalakkan sangatlah. Jangan lepas peluang. Masa muda bersungguh-sungguh nak biar dapat sampai ke peringkat itu. Sebab saya sendiri memang saya rasa sangat. Satu,
berasa bertuah sangat. Yang kedua, seronok, suka membaca ni, jadi suka kita baca. Sebab apa? Kita berasa bertuah tu sebab kita tengok bukan semua orang baca Quran, baca hadis boleh faham dengan baik, sampai kita terasa baca tu. Bukan senang tu nak dapat begitu. Jadi kalau saya sendiri rasa bertuah sangat dan seronok baca ni. Baca ni sesuatu yang bukan menjemukan, bukan menjelakkan, bukan. Yang sesuatu yang seronok, menyeronokkan, dan kita rasa kemanisan dia tu. Itu sebab saya kalau boleh nak orang-orang lain pun rasa begitu juga. Jadi caranya ialah dengan memperkemaskan diri, menyediakan diri dengan selengkap mungkin kelengkapan untuk membaca kitab ni, memahami, khususnya kitab-kitab Arab ni bukan untuk nak bercakap sangat, nak bercakap tu tak penting, nak baca kitab ni. Begitu ya. Teruskan. Izzati. Okay, baik. Qad takallama al-Hasan al-Basri fi ma'badin al-Juhani summa rawa anhu haddatsana qala haddatsana Bishr bin Mu'adz al-Basri qala haddatsana marhum bin Abdul Aziz al-Aqtar qala haddatsani Abi wa ammi qala sami'na kita baca panjang. Qala sami'na al-Hasan yaqulu sami'na al-Hasana. Qala sami'na al-Hasana yaqulu iyyakum wa ma'badul Juhani fa innahu qala mudall wa ma'badal Juhaniyya fa innahu qala mudall mudillun. Begitu. Fa innahu dallun mudillun. Qala Abu Isa wa yurwa. Qala Abu Isa wa yurwa an Sya'bi qala haddatsana al-Harisi qala haddatsana al-Haris al-A'war wa kana jangan panjang, tepat tak panjang. Qala haddatsana al-Haris al-A'war wa kana kadzaban wa qad qala haddatsa anhu wa aktsaru al-fara'id allati tarawnaha an Ali wa ghairihi hiya anhu wa qad qala Sya'bi qala al-Sya'bi al-Harisu A'war وقد قال الشعبي الحارث الأعور. Gitu. وقد قال الشعبي الحارث الأعور علمني الفرائض وكان jadi مفعول. علمني الفرائض وكان من أفراد الناس. Teruskan. قال سمعت محمد قال وسمعت محمد بن بشار يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول أنا عبد الرحمن بن مهدي. Itu kalau nak tepat tu. Begitu baca. عبد الرحمن بن المهدي يقول ألا تعجبون
ana ta'jabuna min Sufyani min Min Sufyan Sufyana. Min Sufyana bni. bin Sufyan bin Uyainah laqad taraktu taraktul Jabiril Ja'fi Li Jabirin. Jabiril Ja'fi Li Jabirin. li Jabiri taraktu li Jabiril Ja'fi biqawlihi Li Jabirin al-Ju'fi, ya. Al-Ju'fi. li Jabirin al-Ju'fi biqawlihi lamma haka anhu aksara min alfin hadisin summa huwa yahdusu anhu Min qala alfi hadithin. min alf hadisin summa huwa yahdusu Yuhaddithu. summa huwa yuhaddisu anhu qala Muhammad bin Bashar. qala Muhammad bin Bashar wa taraka Abdurrahmana wa taraka Abdurrahmani bin Mahdi Fataraka Abdurrahman bin Mahdi hadisin Wa taraka Abdurrahman ibnu Mahdi. Abdurrahmani ibnu pula di sini. Ibnu Mahdiyin. wa taraka Abdurrahman bin Mahdiyin hadisin Haditha. Jadi maf'ul tu. hadisa Jabir al-Ju'fi. Gitu kan. Okey, baca terus. Sebab kedaifan hadis mursal bermaksud, kata Abu Isa At-Tirmizi, orang yang mendaifkan hadis mursal sebenarnya mendaifkannya kerana imam-imam hadis iaitu tertentu meriwayatkan daripada orang-orang yang siqah dan juga tidak siqah. Apabila seseorang daripada mereka meriwayatkan sesuatu hadis dengan mengirsalkannya, maka mungkin juga dia telah menerimanya daripada orang yang tidak siqah. Pertama, Al-Hasan Al-Hasan Al-Basri telah mempertikaikan Ma'bad Al-Juhani. Kemudian beliau meriwayatkan pula daripadanya. Okey. Nota ya. Nota 130, beliau ialah Ma'bad bin Khalid Al-Juhani, salah seorang tokoh yang berfahaman Qadariyah, iaitu satu golongan yang tidak menerima takdir sebagai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruskan. 131, walaupun Hasan Al-Basri telah berkata sampai begitu sekali tentang Ma'bad, tetapi beliau sendiri meriwayatkan juga hadis-hadis daripadanya. Ini menunjukkan tokoh-tokoh besar seperti Hasan Al-Basri juga menerima riwayat daripada orang-orang yang bermacam-macam latar belakangnya, termasuk daripada perawi-perawi sesat seperti Ma'bad Al-Juhani. Inilah antara sebab kenapa hadis mursal Hasan Al-Basri dianggap daif oleh para ulama hadis. Inilah mursal Hasan Basri dianggap daif sebab dia ambil daripada macam-macam orang. Sebab itulah dikatakan mursal dia tu daif. Ini Hasan Basri dia pertikaikan Ma'bad. Dia kata macam-macam lah. Lepas tu dia sendiri ambil hadis Ma'bad, meriwayatkan pula daripadanya. Jadi yang dia ambil tu banyaklah maksud dia. Tokoh-tokoh besar dia ambil tu. Ada kalanya dia ambil untuk menilai hadis, buat perbandingan dengan hadis-hadis lain yang sedia ada dengan dia. Ada kalanya dia ambil untuk nak tengok sejauh mana perginya perawi yang dikatakan sesat itu. Dan macam mana orang kata kalau kita kata warna dia macam mana, kalau bau dia macam mana, itu maksudnya. Cuma apabila ada dengan seseorang tu guru, kadang-kadang dia bercakap tu murid-murid ni terus ambil pergi sebar. Itulah yang berlaku kepada Hasan Basri, menyebabkan riwayat mursal dia dianggap dhaif. Adapun tadi
yang Yahya bin Sa'id Al-Qattan puji tu, kata dia ada asal kecuali satu dua hadis saja, itu kalau Hasan Basri kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia kata begitu. Kalau dia tidak kata begitu, dalam bentuk lain lah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini-begini, begitu. Bukan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda saja, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sebut gitu. Kalau sebut gitu tak boleh harap. Yang kalau dia sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kena tengok dah juga sanad di bawah dia tu macam mana. Kena tengok juga. Sebab itulah dikatakan dhaif. Teruskan. Bishr bin Mu'az Al-Basri meriwayatkan kepada kami, katanya marhum bin Abdul Aziz Al-Attar meriwayatkan kepada kami, katanya ayahku dan pakcikku meriwayatkan kepadaku, kata mereka berdua, kami telah mendengar Al-Hasan berkata, jauhilah Ma'bad Al-Juhani, sesungguhnya dia sesat lagi menyesatkan. Dah tahu dah dia sendiri kata sesat lagi menyesatkan, kenapa dia meriwayatkan juga daripada orang tu? Sebab itu kita kena faham benda ni. Ramai orang tak faham. Kalau dia tak terima, kenapa dia ambil hadis orang? Itu orang-orang yang tak belajar, dia mungkin kata begitu. Begitu juga bagi saya, Ibnu Ishaq tu ramai orang ambil daripada dia. Jangan kita ingat tokoh-tokoh yang ambil daripada dia itu bermakna mereka mengiktiraf akidah dia ke apa ke. Tak mesti begitu. Dia banyak sebab dia ambil tu. Banyak maksudnya. Ataupun riwayat dia tu tidak menyokong fahamannya ke. Ataupun kalau dia ambil menyokong supaya orang lain tahu. Cuba tengok ni. Kita nak bukti dia ni bahawa dia ni Syiah, cuba tengok warna dia macam mana, riwayat dia terbentuk macam mana, cuba tengok ni. Itu maksud dia. Jangan kita ingat bila ada dalam kitab-kitab utama hadis menunjukkan perawi itu diperakui oleh pengarangnya. Jangan kita anggap begitu, silap kalau begitu. Teruskan. Kedua, kata Abu Isa At-Tirmizi, diriwayatkan daripada Asy-Sya'bi, katanya Al-Haris Al-Anwar Al-A'war meriwayatkan kepada kami, sedangkan dia seorang pendusta besar. Walaupun begitu, dia, iaitu Asy-Sya'bi, tetap meriwayatkan hadis daripadanya. Kebanyakan hadis faraid yang kamu lihat diriwayatkan daripada Ali dan orang-orang lain itu adalah melaluinya. Kata Asy-Sya'bi, Al-Haris Al-A'war telah mengajar aku ilmu faraid. Dia antara orang yang paling pandai ilmu faraid. Cuba kita tengok di sini. Ada nota ni, diriwayatkan daripada Asy-Sya'bi. Ni cuba tengok. Baca situ. Siapa Asy-Sya'bi? Beliau ialah Amir bin Syurahil Asy-Sya'bi, seorang tokoh yang setanding dengan Ibrahim An-Nakhai. Sya'bi terbilang sebagai salah seorang imam mujtahid di Kufah. Teruskan. Haris Al-A'war itu siapa? Haris Al-A'war ialah Haris bin Abdullah Al-Hamdani Al-Kufi. Al-A'war itu adalah gelarannya. Dikatakan Al-A'war kerana sebelah matanya buta. Dia terbilang salah seorang murid Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Teruskan. Nota 134, ini menunjukkan orang-orang besar seperti Sya'bi juga meriwayatkan hadis daripada perawi-perawi yang lemah. Ini. Jadi kita tak boleh kata jadi perawi besar ni mesti bila dia ambil tu daripada orang yang diterima sebagai tok wali lah. Jangan begitu. Silap tu faham begitu tu. Cuba tengok ni. Mereka ni macam mana ni, orang yang teruk ni. Haris Al-A'war ini perawi pendusta. Tetapi walaupun pendusta besar pun, ada juga orang ni kadang-kadang dia lebih dia. Dalam bab faraid umpamanya. Dia hebat. Memang ahli faraid dia. Hebat.
Jadi kalau kita nak tumpah, dia tumpah benda-benda macam tu lah. Adalah benda-bendanya yang boleh kita tumpah. Tapi kalau nak menentukan hukum hakam agama apa, itu jangan macam tu. Dan kalau berkenaan dengan cerita-cerita sejarah, berkenaan dengan tempat, gambaran sesuatu tempat itu, mungkinlah boleh kita ambil daripada dia. Tapi nak kata terjamin dia dalam bab itu dia tidak berdusta, tak ada jaminan juga. Dengan sebab itulah para ulama walaupun ambil, dia ada maksud dia tersendiri. Itulah yang benda kita kena perhati. Kadang-kadang Imam Tirmizi kan, dia ambil juga daripada Harith Al-Awar ini. Hadis dalam Tirmizi itu ada juga. Jadi apa tujuan, kenapa Imam Tirmizi ambil perawi Syiah ni? Dan Syiah ni pula bukan Syiah main-main, Syiah kerak, Syiah hangus, dusta besar lagi. Kadang-kadang dia bawa tu untuk kita bandingkan, cuba tengok. Kalau kita tahu ajaran Syiah tu macam mana ajaran dia, kita akan nampak lah. Ada unsur-unsur tu dalam riwayat dia. Dan cuba tengok, bandingkan dengan riwayat betul-betul sunni, apa beza dia. Itu maksud dia. Sebab Imam Tirmizi dalam kitab dia tidak beriltizam untuk seperti Imam Bukhari untuk mengemukakan hadis yang paling sahih. Dia tidak iltizam gitu. Dia sengaja, kadang-kadang dia tahu pun ada hadis sahih dalam perkara tu, tapi dia tak ambil hadis tu. Dia ambil hadis-hadis yang mana perawi dia bermasalah. Dia nak cerita hadis yang sahih, kadang-kadang ada juga perawi-perawi yang berdusta pun bercakap sama. Jadi itu kita boleh ambil sebagai sokongan. Misalnya orang Syiah, dia ambil wuduk, tak basuh kaki, dia sapu kaki. Kalau basuh kaki tak sah wuduk tu. Tak sah wuduk. Basuh kaki. Dia kena sapu, ikut mana-mana pun sapu. Tak boleh basuh. Sapu. Tiba-tiba riwayat apa nama Syiah itu menyebutkan basuh kaki. Itu ulama kita ambil lah yang macam tu, sebab tidak menyokong pahaman dia. Ikutlah dia, kita nak kata dia tu bertaqiyah ke atau macam mana, ikutlah, tak kira. Tapi nak ceritanya perawi Syiah juga ada meriwayatkan hadis seperti kita ni. Lepas tu kalau kita kata dia bertaqiyah, itu tanya dia lah, masalah dia lah. Kita kalau tak ada dia pun kita tahu dah basuh kaki tu melalui perawi-perawi kita. Ini perawi dia tidak menyokong pahaman dia. Yang macam tu misalnya, ulama ambil itu untuk buat perbandingan. Sekurang-kurangnya kita nampak, betapa kuat taqiyah Syiah ni. Sampai dia masuk di kalangan kita, dia pun riwayatkan hadis seperti kita juga. Dari segi zahir dia pun mengamalkan seperti kita juga, basuh kaki wuduk. Sehingga kita terpedaya dengannya. Itu bendanya. Tetapi bukan untuk buat hujah. Buat orang ni boleh dibuat hujah ke hadis dia, tak boleh. Kalau hadis tu memang orang lain pun cerita begitu juga, tak kisah ada dia pun. Tapi kalau tentang suatu perkara tu, dia saja yang ada. Dia saja yang meriwayatkan, itu tak boleh pakai, tidak hujah. Sebab itulah adanya perawi-perawi seperti ini dalam kitab-kitab hadis ahli sunnah tidak menjadi masalah kepada orang-orang yang pandai. Yang jadi masalahnya kepada orang yang tak pandai. Tak pandai tu susah, dia kata ni macam mana. Kepada orang yang pandai, dia tahu. Dia tahu. Seperti imam-imam ni lah, dia ambil, dia tahu. Ada maksud dia sendiri. Seteruskan, aku mendengar. Ketiga, aku mendengar Muhammad bin Bashar berkata, aku mendengar Abdurrahman bin Mahdi berkata, tidakkah kamu hairan terhadap Sufyan bin Uyainah? Aku telah meninggalkan lebih 1000 hadis Jabir al-Ju'fi kerana ini. Apabila dia menceritakan tentang Jabir kepadaku, kemudian dia sendiri pula meriwayatkan hadis daripadanya. Abdurrahman bin Mahdi telah meninggalkan hadis Jabir al-Ju'fi. Baik, ini cerita lain pula.
Imam Tirmidzi kata, aku mendengar Muhammad bin Bashar berkata. Aku mendengar Abdurrahman bin Mahdi berkata. Tidakkah kamu hairan terhadap Sufyan bin Uyainah? Sufyan ni imam besar lah. Aku telah meninggalkan lebih 1000 hadis Jabir Al-Ju'fi. Ini pun perawi Syiah kerak juga ni. Ini perawi Syiah hangus. Kerana dia lah aku tinggalkan hadis Jabir Al-Ju'fi 1000 lebih. Apabila dia menceritakan tentang Jabir kepadaku, dia teruk sangatlah bila dia cerita tu. Jadi aku tinggal hadis Jabir. Tak mahu terima. Kemudian dia sendiri pula meriwayatkan hadis daripada Jabir Al-Ju'fi itu. Abdurrahman bin Mahdi telah meninggalkan hadis Jabir Al-Ju'fi, dia tak mahu pakai hadis Jabir Al-Ju'fi. Jadi di sini apabila dia menceritakan tentang Jabir kepadaku, ni cuba tengok ni, baca ni Izzati. Nota 135, Sufyan bin Uyainah telah menceritakan kepada Abdurrahman bin Mahdi bahawa Jabir Al-Ju'fi berpegang kepada akidah Raj'ah. Dia percaya Sayyidina Ali akan datang kembali ke dunia setelah beliau dihidupkan semula. Ya, Maulana? Ya, teruskan. Oh, okey. Okey, Raj'ah adalah salah satu akidah Syiah yang melampau. Ini Raj'ah ni, Raj'ah ni akidah Syiah yang melampau. Macam Syiah Ismailiyah, Syiah Ithna Asyariyah 12 itu, Imam 12, dia ada kepercayaan ini. Jadi Jabir Al-Ju'fi ni berfahaman begini. Kalau mengikut Imam Muslim, dalam muqaddimah Sahih Muslim dia, Syiah yang mempercayai akidah yang teruk seperti Raj'ah ni, riwayat dia tidak boleh diterima. Ni macam mana pula Sufyan bin Uyainah ambil hadis dia? Abdurrahman bin Mahdi sampai meninggalkan hadis dia. Memang dia hebatlah. Jadi tokoh-tokoh Syiah ni hebat dalam hadis pun. Dan dia masuk di kalangan ahli sunnah. Ini antara perawi-perawi Syiah yang masuk di kalangan ahli sunnah. Di kalangan, dalam kitab-kitab mereka pun ada juga nama-nama ini. Ada juga. Jadi kenapa dia masuk di kalangan ahli sunnah dan kenapa ada ramai juga ahli sunnah yang terpedaya dengan dia? Sebab taqiyah lah. Sebab taqiyah. Tapi ulama-ulama kita dah tahu kena ikutlah syarat-syarat untuk kita menerima hadis perawi dari kalangan ahli bid'ah. Banyaklah syarat-syarat dia. Kena tengok di situlah. Kira-kira je Sufyan bin Uyainah ni dia dah mengambil kira syarat-syarat itulah. Mengambil kira syarat-syarat itu. Dan dia sebagai seorang tokoh, dia tahulah dia tidak akan salah guna. Dia tidak akan salah guna. Dia ada maksud dia sendiri. Kemudian dia sendiri pula meriwayatkan hadis daripadanya. 136, riwayat yang dikemukakan oleh Tirmizi ini menunjukkan tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Uyainah juga meriwayatkan hadis daripada perawi-perawi yang tidak siqah, bahawa perawi-perawi yang beri ke hadis. Kerana itu hadis bahkan ya, silapnya. Bahkan perawi-perawi beri ke hadis. Kerana itu hadis mursal langsung tidak boleh dijadikan hujjah. Ini sebabnya hadis mursal itu tidak boleh dijadikan hujjah. Sebab mungkin yang dibuang itu perawi-perawi seperti ini. Dan sebab itulah juga mursal Ibnu Uyainah, walaupun dia seorang tokoh, seorang imam yang hebat, tidak diterima. Tidak diterima. Dan dikatakan dhaif. Sebab apa? Sebab di dalamnya sebenarnya ada perawi dhaif itu yang dibuang. Atau ada kemungkinan dibuang nama perawi-perawi seperti itu. Jadi kita apabila menghadapi riwayat Sufyan bin Uyainah mungkin terpedaya. Padahal dalam riwayatnya itu ada illat. Kita terpedaya dengan kedudukannya, terpedaya dengan orang-orang yang baik-baik yang ada dalam sanad itu. Padahalnya riwayat itu tidak sahih.
Di situ ada illat. Jadi kena, maksud Imam Tirmidhinya nak mengingatkan kita tentang illat yang terdapat di sebalik hadis mursal. Jadi hadis mursal itu pada dasarnya dhaif pada pandangan ulama kita. Baiklah. Ini yang lain pula ni. Ada sesiapa nak baca ni pula? Orang lain lah pula. Penat dari Izzati. Ada sesiapa nak baca? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni nak baca ke? Siapa ni? Tak dengar pula. Saya Ahmad cuba Fuad. Maulana. Ya, sila. Ahmad Fuad daripada mana Saya ni? dari Kubang Krian. Oh, dekat sangat. Orang dekat ni. Silakan. Ya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. وقد احتج بعض أهل العلم بالمرسل أيضا. حدثنا قال Boleh. حدثنا أبو عبيدة ابن أبي السفر الكوفي. Jadi gini, kalau saya baca, sebab saya ada sanad, wabihi qala haddatsana begitu. Wabihi. Okay. Kalau tak ada sanad, macam-macam tadi. Haddatsana Abu Ubaidah gitu. Teruskan. Okey. قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان الأعمش قال قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن عبد أسند لي عن عبد الله بن مسعود فقال إبراهيم إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله وهو الذي سميت. betul? Ya. سميت وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. Ya. Teruskan. Alasan orang-orang yang menerima hadis mursal. Bermaksud, kata Abu Isa At-Tirmidhi, ada juga setengah ahli ilmu berhujjah dengan hadis mursal seperti mereka berhujjah dengan hadis musnad. Abu Ubaidah ibnu Abi As-Safar Al-Kufi meriwayatkan kepada kami, katanya Sa'id ibnu Amir meriwayatkan kepada kami daripada Syu'bah, daripada Sulaiman. Ya, silakan. Daripada Sulaiman Al-A'mash, katanya, aku berkata kepada Ibrahim An-Nakhai, ceritakan kepadaku sanad daripada Abdullah ibni Mas'ud. Maka berkata Ibrahim, apabila aku meriwayatkan kepadamu daripada seseorang daripada Abdullah, maka dia adalah orang yang aku sebutkan namanya. Dan apabila aku berkata, kata Abdullah, maka ia adalah daripada bukan seorang, beberapa perawi daripada Abdullah. Jadi cuba kita tengok di sini, ceritakan kepadaku sanad daripada Abdullah bin Mas'ud. Jadi Ibrahim ni dia terus sebut Abdullah bin Mas'ud kata begitu ya. Cuba tengok ni, ada nota ni, baca. Nota 137. Kerana engkau sendiri tidak sempat bertemu Ibnu Mas'ud, jadi melalui siapakah engkau mendapat riwayat Ibnu Mas'ud itu? Teruskan. Nota 138. Riwayat ini menunjukkan apabila Ibrahim An-Nakhai meriwayatkan secara mursal daripada Ibnu Mas'ud, maka yang digugurkannya ialah beberapa orang muridnya thiqah. Yang thiqah, ya. Beberapa orang muridnya yang thiqah. Kerana itu, riwayat mursal Ibrahim dianggap kuat dan boleh diterima. Habis kesimpulannya? Kesimpulannya ialah penentu bagi kuat atau tidak kuatnya hadis mursal terletak pada perawi yang digugurkan. Jika perawi yang digugurkan diketahui dengan pasti seorang yang memang thiqah dan kuat, maka riwayat mursal itu kuat dan boleh diterima. Sebaliknya, hadis mursal akan dikira lemah
jika perawi yang digugurkan tidak diketahui. Begitu. Tidak diketahui atau diketahui sebagai perawi yang lemah. Jadi lemah lah. Ikut mana-mana pun kalau kita perhatikan, yang menyokong boleh diterima riwayat mursal ini Imam Tirmizi bawa satu saja riwayatnya. Daripada cara Imam Tirmizi itu kita dapat lihat bahawa dia pun tidak begitu menyokong lah pendapat orang yang menerima hadis mursal. Ya, kalau kita nak terima hadis mursal pun, hadis mursal orang-orang yang maklum, diketahui. Misalnya di sini, kalau apa nama ni, An-Nakhai, kalau An-Nakhai, yakni Ibrahim An-Nakhai, dia ceritakan daripada Ibnu Mas'ud, dia sebut nama, maka orang itulah maksudnya. Kalau dia tak sebut nama tu, maknanya ramai tu, ada beberapa orang anak murid Ibnu Mas'ud yang cerita kepada dia. Jadi dia tak sebut. Kalau dia kata daripada Abdullah berkata, Abdullah bin Mas'ud maksudnya, berkata tanpa menyebutkan perawi daripada Abdullah bin Mas'ud. Itu menunjukkan maklum, bukan seorang. Kalau dia sebut seorang tu, seorang itulah. Kalau dia tak sebut tu makna ramai anak-anak murid Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan kepadanya. Dan anak-anak murid itu adalah yang thiqah. Maka sebab itulah ulama-ulama mengatakan mursal Ibrahim An-Nakhai daripada Ibnu Mas'ud itu sahih, kuat, tidak dhaif. Begitu juga kalau yang maklum, macam Sa'id bin Musayyab. Mursal Sa'id bin Musayyab dikatakan kuat. Kenapa? Kerana kalau dia sebut Rasulullah SAW bersabda tanpa menyebut perawi di atasnya, itu maknanya mertua dia sendiri, iaitu Abu Hurairah. Jadi kalau kalangan tabi'in yang meriwayatkan hadis ini agak mudah, sebab perawi yang dibuang itu hanya seorang saja. Jadi ini mursal yang khas, mursal yang sebenarnya. Itu lebih mudah untuk kita memastikannya. Tetapi kadang-kadang susah juga sebab tak sebut, kita cari pun tak bertemu. Bila tak bertemu, makna majhul. Makna majhul, dengan sendirinya kita dapat memutuskan bahawa mursal itu dhaif. Gitulah. Kalau tak bertemu tu majhul lah. Tak bertemu, cari dah tak bertemu. Habislah cari tak bertemu. Itu maknanya majhul. Jadi munqati', inqita' di situ, putus di situ. Jadi pada hakikatnya hadis mursal ini hadis yang terputus sanadnya. Mursal yang khas ialah terputus sanad di peringkat atas. Yang dibuang ialah sahabat. Tetapi banyak juga yang dibuang bukan sahabat tapi perawi di bawahnya. Perawi di bawah itulah yang kita nak pastikan, kena pastikan. Kalau ia perawi yang dhaif, jadi lemah lah. Kalau ia perawi yang kuat, tak apalah. Kalau ia perawi yang, kalau dia tu sahabat yang dibuang tu jelas sahabat, tak jadi masalah lah. Yang jadi masalah ni boleh jadi bukan sahabat yang dibuang tu, tetapi yang dibuang tu tabi'in juga. Bila tabi'in kita kena pastilah, tengoklah siapa yang meriwayatkan, dia meriwayatkan daripada siapa, begitu caranya. Ikut mana-mana pun mursal ini dalam makna yang umumnya iaitu hadis yang sanadnya terputus di mana-mana bahagian, tak kira, itu umum. Termasuk hadis mu'allaq, hadis munqati', hadis mu'addal, apa termasuk semua. Termasuklah hadis mursal yang khas itu. Dalam istilah mutaqaddimin. Dalam istilah mutaakhirin, hadis mursal ialah tabi'in tidak menyebut sahabat. Dia terus mengambil daripada Nabi SAW. Itulah hadis mursal. Tak sebut sahabat. Tetapi ada kemungkinan bukan sahabat saja yang tidak disebut, tapi ada seorang lagi perawi tabi'in di bawahnya. Selagi tak tahu yang tabi'in itu, tak boleh putuskan. Bila kita tahu, barulah kita boleh putuskan ini hadis sahih atau dhaif. Itu kalau yang hampir dengan zaman Nabi itu macam tabi'in. Kalau zaman kita ni dah banyak dah sanad tu. Bila banyak sanad ni kena pasti tiap satu tu kena pastilah. Jadi lagi panjang cerita lah. Nak memastikan hadis itu dhaif atau tidak. Itulah maknanya di celah-celah
riwayat mursal itu mungkin ada ilatnya. Dengan sebab itu kita tak boleh terus terima, telan begitu saja, terus kata sahih. Kalau nak cermat lagi, hadis mursal macam Imam Malik, itu pun kita cek lagi. Cek lagi. Itu lagi cermat. Tetapi berdasarkan kajian ulama, hadis-hadis mursal dia tu semuanya musnad sebenarnya. Bila kita kaji, tengok memang ada sanad yang lengkap sampai kepada Nabi SAW. Terutamanya Imam Malik tu kan dekat sangat dengan Nabi SAW. Jadi tak banyaklah sanad antara dia dengan Nabi tu. Tak banyak. Walau bagaimanapun, untuk lebih cermat, kita tak kira. Sebab ada kemungkinan yang digugurkan itu perawi yang tidak begitu kuat. Maka dia tak jadi dhaif, bergantung kepada perawi itulah. Di situ mungkin ada ilat di situ. Kita ingat, kita pakai kaedah biasalah. Mursal Imam Malik ni sahih semua. Kita pakai begitu. Padahal hadis yang berkenaan, hadis berkenaan tidak termasuk. Mungkin ia dhaif. Ataupun perawi dia tu dipertikaikan, tidak diterima oleh semua orang. Tidak diterima oleh semua orang. Jadi benda tu kena tengok jugalah. Cumanya secara kasar, secara umum ulama kata mursal orang ni boleh pakai, mursal orang ni tak boleh pakai, itu tetap kita kena jadikan panduan. Jadi setakat itulah, nampaknya kita dah habis dah nota ni. Perkara yang ke-13 habis. Seterusnya kitab ni tinggal sikit lagi dah ni. Ada tiga perkara saja lagi. Dia ada 16 perkara yang Imam Tirmizi kemukakan di dalam Ilal Saghir dia ni. Jadi 14, 15, 16 habis. Wallahu alam. Jadi setakat ini alhamdulillah begitu. Kalau ada apa-apa kemuskilan setakat yang kita bincang tadi, sama ada dalam kuliah Sunan Tirmizi ataupun Ilal ni, silakan. Kalau ada apa-apa cadangan ke apa, ada kemuskilan ke, silakan. Ada? Atau tak ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf kalau soal ni saya tak berapa arif hadis ni sebenarnya, tapi apa antara sebab yang menyebabkan seorang perawi atau penulis menggugurkan salah seorang daripada, katalah tabi'in ini, dia menggugurkan sahabat tu, macam saya nampak macam dia sengaja lah, dan sedangkan dia tahu orang akan kena siasat pula. Ya. Itu saja soalan Itu saya. saja. Dia begini, kalau di zaman peringkat awal itu, mereka tak kisah sangat benda tu. Tak kisah sangat sebut nama sahabat, tak sebut nama sahabat. Sebab pada umumnya masyarakat itu baik-baik. Jadi tak ada orang pertikaian. Jadi sebut itu jadi melambatkan cerita saja. Memanjangkan cerita saja. Jadi dengan sebab itu dia sebut saja. Macam kita sekarang kita sebut Rasulullah SAW bersabda. Mana sanadnya? Kalau nak sebut sanad ni, zaman kita ni dah jauh lagi panjang lah. Jadi zaman tabi'in pun tak sebut dah. Mana boleh. Itu menunjukkan boleh. Yang pentingnya betul-betul memang Nabi ada sebut. Jadi kita sebut Rasulullah SAW bersabda. Memang ada pun dalam Bukhari misalnya. Jadi kita tak payah sebutlah sanad dia tu. Sebab yang ada kaitan dengan kita untuk panduan dan pedoman ialah hadis tu sendiri, bukan sanad itu. Dan kalau hadis tu memang ada dalam kitab yang memang diakui kesahihannya, tak perlu sebutlah. Cumanya untuk melengkapkan pengajian, menyempurnakan tradisi, kita belajar cara sanad itu. Nak tahu dengan lebih dekat lagi. Tapi untuk umum sebenarnya memanjangkan cerita saja. Memanjangkan cerita saja kalau sebut semua sanad itu di peringkat awal. Mereka tak terfikir pun akan ada begini-begini orang-orang yang buat onar di tengah-tengah jalan itu pada masa tu kurang lagi. Itu antara sebab di peringkat awal lah. Kalau di peringkat kemudian sedikit, mungkin di kalangan pelajar-pelajar dia dah tahu dah sanad dia tu macam mana. Macam saya yang ceritakan sesuatu hadis,
wa bihi qala hadath. Jadi sanad setiap kali nak sebut saya tak perlu sebut dah. Sebab pelajar-pelajar kita dah tahu dah ni sanad guru dia begini. Jadi tak payah sebut lah. Ulas sebut tu panjang cerita, lambat saja. Melambatkan saja proses pengajian. Itu antara sebabnya. Ada juga sebab memang perawi itu sengaja buat. Itu terutamanya yang kemudian lagi lah. Yang kemudian lagi. Dia sengaja buat tu sebab perawi di atasnya ataupun guru tempat dia ambil hadis itu memang perawi yang bermasalah. Bermasalah tu macam-macam lah. Kalau dinilai oleh ulama-ulama rijal hadis tak akan lulus. Sebab itu dia buat. Sebab itu dia buat. Sebab dia kira takkan orang nak cek semua. Penat juga tu. Rupanya tidak. Ini mukjizat Nabi SAW yang masih hidup selepas dia mati. Selepas Rasulullah SAW wafat, hadis dia ni adalah mukjizat dia rupanya. Kamu buat macam mana pun akan ada orang yang jaga dia tu. Akan ada orang yang boleh mengesan dia. Dengan sebab itu, dia fikir akan terlepas. Rupanya tidak terlepas. Akhir sekali, nama dia itulah yang naik buruk je. Yang dicop sebagai mudallis, yang dicop sebagai pendusta dan sebagainya. Itu dia pun tak terfikir gitu. Yang dicop sebagai pendusta. Tujuan dia nak menyelamatkan diri. Dia ingat orang tak cek. Kalau kata-kata orang lain, siapa dah nak susah payah nak cek tu. Yang dia tu ada buan di sini, ada buan di sini. Siapalah nak cek. Tetapi hadis Nabi ni tidak begitu rupanya. Sebab di sepanjang zaman, sepanjang masa, ada saja orang-orang yang buat kerja. Buat kerja tanpa diupah, tanpa digaji, tanpa dirancang oleh mana-mana institusi, mana-mana akademi, mana-mana universiti, ada saja. Ini satu bukti daripada Allah SWT menunjukkan Nabi ini adalah utusannya. Bukan calang-calang orang, bukan main-main, bukan boleh kita nak songlap lah, tak boleh. Dengan begitu, walaupun itu suatu keburukan, satu jenayah terhadap Islam, tapi bagi orang-orang yang kemudian dia jadi terfikir pula, ini satu mukjizat ini. Dia jadi tertarik pula dengan Nabi tu. Tertarik pula dengan hadis tu. Sebab apa? Macam mana ada orang seramai ni? Kalau kita tengok macam Quran tu kan mukjizat tu. Macam mana ada orang yang cenderung hatinya untuk menghafal Quran? Buka tempat-tempat menghafal Quran. Dia jadi dengan sendiri. Dia jadi dengan sendiri. Kalau kerajaan sokong tu lagi menjadi-jadilah. Kalau tak sokong pun jadi juga. Ini menunjukkan Quran itu satu mukjizat. Begitu juga dengan hadis. Hadis ni pun begitu juga. Cuma cara dia macam lain. Kena kaji, kena bincang sanad-sanad apa semua ni. Walaupun begitu, walaupun memenatkan, menyukarkan, menjemukan pun tetap ada orang yang memerhatinya. Tetap ada. Itulah benda secara ringkas lah tu. Terima kasih Maulana. Sama-sama ya. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Saya nak tanya sikit, yang buku Sahih Bukhari Kitab Wahyu dan Iman tu saya dah beli satu jilid. Ya. Nak tanya lepas ni, selepas ni akan ada kan macam Sunan At-Tirmizi pula ke yang serupa macam itu? InsyaAllah lah akan ada, insyaAllah. Saya susah nak dapat yang kitab macam ni yang ada dengan komentar yang daripada seorang yang berpengetahuan lah. Ya, memang belum ada lah tempat kita ni, memang sedikit. Kita ni kan lambat sedikit. Dari segi perkembangan ilmu hadis, tempat kita ni memang lambat sedikit berbanding dengan setengah-setengah negeri lain lah. Saya ada kitab Majmul Usul daripada Maulana Hadi, tapi dia dalam hampir semua dalam bahasa Arab lah. Ya. Jadi ini kalau dengan bahasa Melayu mungkin lebih mudah sikit lah kira. Iyalah. Adalah insyaAllah yang macam itulah juga insyaAllah.
Alhamdulillah Maulana. Doakanlah biar jadi siap semua, insyaAllah. Setakat ni pun kalau nak kira yang sudah tulis tu, cuma yang tidak betul-betul yang macam tu lah. Kalau nak kira teks yang masih mentah lagi lah, ada 2-3 jilid tu yang macam tu. Cumanya yang seterusnya dia banyak kan, banyak. Lepas tu saya pun tidak buat satu tu saja, Tirmizi lagi, yang lain-lain lagi, jadi ambil masa sikit lah. Walau bagaimanapun Tirmizi ni pun kita dah hampir 400 muka surat dah juga. Kalau kita buat macam tu, dengan adanya tajuk-tajuk kecil, rojokan semua diletak semua, dia jadi banyak muka surat dah juga tu. InsyaAllah lah suatu hari nanti, insyaAllah. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Saya nak tanya yang istilah yang sunnah tasyri'iyah dengan ghairi tasyri'iyah. Ya, ya. Boleh bagi penerangan sikit. Itu dia termasuk sebenarnya dalam bab usul. Usul termasuk dalam bab usul. Setengah-setengah ulama, terutamanya ulama-ulama Al-Azhar, mereka pakai kaedah ini. Dan saya pun setuju sangat. Saya pun setuju sangat pembahagian itu. Sebab kenyataannya begitu. Sunnah tasyri'iyah, ghairu tasyri'iyah. Memang praktikal lah, praktikal. Sunnah tasyri'iyah, maksudnya, sunnah itu sendiri maksudnya sesuatu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Disabdakan oleh baginda. Dia akui oleh baginda. Dan jelas, sahih. Baru dikatakan sunnah. Hadis itu bawah lagi. Hadis itu belum pasti sunnah. Hadis boleh, hadis maudhu' boleh. Sunnah tak ada maudhu'. Kalau sunnah mesti yang sahih. Dan maklum, umum diguna pakai. Misalnya puasa 6, puasa Isnin Khamis, itu kalau puasa sajalah. Yang lain-lain pun sama. Memang diamalkan oleh sahabat sekian ramai. Itu baru sunnah. Kemudian sunnah ni ada tasyri'i, ada ghairu tasyri'i. Sunnah tasyri'i yang ada kaitan dengan hukum syariat itu. Mungkin ia wajib, mungkin ia sunat, boleh pahala kalau kita buat, tak berdosa kalau kita tinggal, mungkin ia hanya harus sahaja, mungkin ia makruh, dan mungkin haram. Itu sunnah tasyri'iyah, dia terikat dari sudut itu. Ghairu tasyri'iyah yang Nabi SAW buat juga, tetapi tak mestinya kita boleh buat. Nabi buat, memang Nabi buat. Boleh jadi ia sudah mansuh. Sunnah itu sudah mansuh. Menghadap kepada Baitul Maqdis memang sunnah. Lama juga, setahun lebih menghadap kepada Baitul Maqdis. Tetapi kita tak boleh buat itu. Itu berkait dengan asalnya tasyri'iyah. Kemudian kita tak boleh buat juga. Kalau ghairu tasyri'iyah ini ialah tak ada berkait dengan itu, dengan agama, dengan ibadat apa semua, tak ada berkait. Ghairu tasyri'iyah, tidak berkait dengan semua itu. Dan kalau Nabi ada buat pun, ia sebagai sesuatu yang harus pada dasarnya. Dan Nabi buat, kira-kiranya haruslah. Kalau kita nak buat pun harus juga. Ia tidak mendatangkan pahala yang lebih kalau kita buat. Sebab itu dia lebih berkait dengan keadaan sekeliling atau masyarakat semasa, atau kemajuan dan perkembangan dunia semasa itu. Misalnya Nabi makan roti misalnya. Nabi tak ada dalam hadis tersebut mana hadis dia pernah makan nasi, tak pernah. Ada makan roti. Jadi adakah makan roti itu suatu kelebihan mendatangkan pahala kepada kita? Kerana Nabi makan roti? Jawabnya tidak. Sebab makan roti itu termasuk dalam adi atau jibilli, termasuk dalam itu. Terikat dengan zaman, dengan tempat. Dan kita nak tahu tasyri'i atau bukan tasyri'i, ini kita kena tengok itu.
Orang kafir ada buat ke tidak? Orang kafir semasa Nabi itu makan apa? Makan roti juga. Jadi ini menunjukkan roti itu bukan termasuk dalam sunnah tasyri'iyah. Kita nak kata wajib ke tak boleh. Kita nak kata sunnah dengan arti boleh pahala ke lebih ke. Makan roti tu susah lah kalau macam tu. Kita orang Melayu makan roti tak kenyang. Kena makan nasi baru kenyang. Susah lah kalau macam tu. Tetapi kita kena paksa diri juga sebab nak dapat paling tidak pahala tu sunat. Sunat dengan makna dapat pahala kalau kita buat itu. Adakah begitu? Jawabnya tidak. Tidak. Cuma berkenaan dengan makan roti, kau makan apa, kau makan dengan tangan kanan. Itu sunnah tasyri'iyah. Sebab orang kafir tidak terikat dengan tangan kanan itu. Tangan kiri boleh makan, tak kira dia. Kemudian baca bismillah, nak makan itu. Lepas makan begini, ada bacaan-bacaannya. Itu sunnah tasyri'iyah. Makan roti itu sendiri bukan sunnah tasyri'iyah. Kita tak perlu terikat dengannya. Itu dia berkembang mengikut zaman, berubah-ubah. Dan kita boleh mengikut peredaran zaman, perubahan zaman. Macam zaman Nabi, pakai pelita, mana pakai elektrik. Jadi kita nak pakai pelita juga sekarang ni. Padahal Nabi pakai kan, tiap-tiap malam nak kira-kiranya pakai. Sunnah lah tu. Tapi sunnah tu sunnah apa? Tasyri'iyah ke atau ghairu tasyri'iyah? Jawabnya ghairu tasyri'iyah. Sebab Nabi tidak hendak ikat benda tu untuk umat dia ni dengan benda tu, tak. Jelas kalau ikat begitu jadi menyusahkan. Itu mengikut perkembangan zaman. Zaman tu setakat itu baru ada kemajuan. Seorang Nabi pun dia terikat dengan zaman tu dari segi kemajuan duniawi ni. Maka kita tak perlu terikat lah. Kita pakai elektrik pun tak ada salahnya. Tak ada salahnya. Boleh saja kita pakai elektrik pun. Bahkan itu lebih cerah lagi. Kalau Nabi SAW ada di zaman sekarang ni, dia pun akan pakai elektrik. Kira-kiranya sebab dia suka sangat benda-benda yang maju. Kita kata naik unta, dia naik kuda untuk sampai cepat. Untuk sampai cepat. Kira-kiranya kalau sekarang ni dia ada kereta, kapal terbang pun dia akan naik juga. Sebab apa? Dia tidak berjalan kaki dulu. Dia naik unta tu untuk apa? Untuk sampai cepat. Naik kuda tu untuk apa? Untuk sampai cepat, lebih cepat lagi. Jadi kita kena tengok makna dia tu. Maksud daripada setiap perbuatan Rasulullah SAW. Jadi kita kata itu semua tidak tasyri'i. Tidak terikat dengan hukum itu pada dasarnya. Cumanya kalau kita guna pelita, haram ke? Tak haram. Boleh sajalah. Cumanya ketinggalan lah kita kalau kita guna sekarang ni. Gitu saja. Ada kalanya haram kita guna. Sebab apa? Sebab itu kita tak terikat umat ni semua sampai ke akhir zaman dengan benda tu. Macam zaman Nabi dulu, perang. Naik unta, pakai pedang. Pernah orang kafir nak serang, ramai perang Khandaq tu dia gali parit. Jadi kita kena buat begitu. Padahal Nabi pernah buat. Sunnah lah juga kira-kiranya. Sunnah apa tu? Ghairu tasyri'iyah. Sebab apa? Sebab tidak diikatkan kita dengannya. Zaman dulu adalah gunanya buat parit tu. Ketika paling hebat pun kenderaan dia kuda tu akan jatuh dalam tu dan kuda tidak boleh melompat setinggi itu. Jadi mudahlah orang yang jatuh dalam tu dipanah ke, ditombak ke, boleh. Tapi zaman sekarang ni orang pakai peluru berpandu. Buat 100 parit pun tak ada guna. Bahkan kalau kita buat tu buang masa, bukan tenaga saja. Dan kita nak pakai pedang lagi dalam keadaan orang dah pakai apa-apa senjata ni. Tak kena lah tu. Itu sifat sunnah ghairu tasyri'iyah. Ia bersifat semasa, bukan untuk semua masa. Dan tidak berkait dengan ibadat. Ia berkait dengan dunia, keduniaan. Benda-benda macam itulah. Itulah secara ringkas lah. Ghairu tasyri'iyah tu macam tu. Cuma dalam keadaan-keadaan tertentu kita guna boleh tak? Boleh. Ya harus. Sebab Nabi pernah guna. Sekadar itulah. Tapi untuk kita guna sepenuhnya tak boleh. Bahkan jadi salah tu, tidak bijaksana dalam keadaan sekarang ni. Sebab orang mari dengan jet, mari dengan kapal terbang, mari dengan helikopter, tak ada guna parit tu. Tak ada guna parit. Jadi kita pun kena beredar mengikut zaman lah. Sebab itulah dalam Quran kata wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ikut apa-apa pun kekuatan yang boleh kita dapatkan, kita kena dapatkan, usaha, sediakan.
Begitu. Benda-benda beginilah. Tapi kalau sembahyang tu tentu dah orang kafir tak sembahyang. Kalau sembahyang. Itu sunnah tasyri'iyah lah. Sunnah tasyri'iyah. Tapi benda-benda dunia ni begitu. Sebab itulah kita tengok ulama-ulama ni dia nampak macam tak tetap. Setengah-setengah tu orang tak belajar mana dia kemas sangat pegang tu dengan jubahnya, dengan serbannya kuat. Masa Nabi pernah pakai. Tapi kalau kita tengok orang-orang yang belajar yang hebat-hebat tidak pula beria-ia sangat, bersungguh-sungguh sangat nak buat benda tu tak. Sebab dia tahu itu sunnah apa. Antara benda yang mudah untuk kita nak cek ini termasuk dalam sunnah apa, kena tanya. Orang kafir ada buat ke tidak benda macam tu? Kalau ada buat, itu maknanya sunnah ghairu tasyri'iyah. Kalau orang kafir tak buat, tentu dah. Itu sunnah tasyri'iyah. Itulah panduan mudah. Jadi serban ni masalah dia mahkota orang Arab. Dia ada peribahasa dia. Serban itu mahkota orang Arab. Jadi orang Arab tu tak kira lah Islam ke tidak Islam ke, sama Nabi pun pakai serban juga. Cumanya orang keliru. Ada dalam hadis tu kan sebut farqu bainana wa bainal musyrikin al-amaim 'ala al-qalanis. Dalam Abu Daud. Orang keliru tu Nabi sebut itu. Beza antara kita dengan orang kafir serban di atas songkok, atas pia tu. Dia tidak faham. Yang tu dalam menghadapi kafir mana? Musyrikin mana? Musyrikin yang tak pakai serban tu bukan Arab tu. Macam Parsi, macam apa tu. Tradisi dia tak pakai serban. Dalam menghadapi musuh yang macam tu. Kenalah, ini macam uniform lah, macam uniform. Askar pakai macam ni. Askar kita, ini pakaian dia. Kalau dengan Arab Mekah, Arab tu mereka boleh dikatakan umumnya pakai serban. Sebab itu ulama kata ini termasuk dalam sunnah ghairu tasyri'iyah. Tapi dah setelah lupa, dah orang lupa tak tahu apa ni kafir ke tidak kafir ke pakai, cuma ingat Nabi tu pakai serban. Kita sayang kepada Nabi, kerana cinta kepada Nabi kita nak pakai. Itu adalah kerana cinta, bukan kerana serban tu sendiri. Kerana cinta tu kita dapatlah pahalanya, adalah kelebihannya. Tetapi kalau kita sedar hakikatnya benda ni macam mana, tak perlulah kita bersusah payah. Nak pakai tongkat ke, zaman Nabi dulu pakai tongkat. Jadi kita nak pakai tongkat, sibuk nak naik kapal terbang tu, sibuk pula. Orang tak bagi kita naik pakai tongkat. Padahal kita boleh berjalan biasa pun. Kita tak tengok zaman itu. Zaman Nabi dulu ada ular, ada macam-macam binatang buas di tengah jalan itu. Sebab itu sunnah pakai tongkat. Itu saja. Dalam keadaan sekarang ni tak diperlukan. Tidak perlukan, tak adalah. Tak perlu. Begitu. Benda tu benda dunia. Benda dunia. Boleh jelas? Jelas ke tidak? Alhamdulillah. Jelas. Ya, ada lagi yang lain? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Saya Izzuddin daripada Dungun Terengganu. Ya, silakan. Saya cuma cadangan je lah. Ya. Saya tahu mungkin Maulana dah ada buat kot sebab saya sangat tertarik bila Maulana suka berkongsi sumber-sumber rujukan lah. Jadi kalau alangkah baik kalau saranan kitab-kitab yang Maulana selalu sebut dikumpulkan dalam satu buah kitab lah. Maksud saya contoh dalam Maratibul susunan untuk orang-orang awam untuk tahu mana kitab yang dia perlu kenal dulu atau pelajari dulu. Contohnya selalu Maulana sebut pasal kitab Jami' Ad-Darari itu kan. Itu orang alim dah tu. Itu orang alim dah tu. Kalau orang biasa dia tak boleh baca. Itu kalau kena orang pandai dah tu. Saya biasanya sebut ya untuk orang yang belajar lah. Untuk orang yang tak belajar ni sebab bahasa Melayu apa semua ni saya tak banyak rujukan sangat. Kalau dalam bahasa lain tu saya adalah alhamdulillah adalah sedikit sebanyak. Boleh sebutlah. Cuma cadangan saya itulah kalau ada mungkin satu hari nantilah kot Maulana boleh buat macam ringkasan lah
untuk rujukan-rujukan kenapa kita ni perlu dirujuk, kelebihannya kat mana. InsyaAllah kalau Itu ada sajalah. masa kita ambil satu masa untuk bincang itu, insyaAllah. Boleh, insyaAllah. Terima kasih Maulana. Sama. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, berkait dengan Maulana sebut tadi Haji ni dia punya mana? Haji ni asalnya kita dah bertemu dah sebelum ni kan? ya. Saya ada tanya soalan hari tu pasal fadilah amal. Saya daripada Selayang tapi orang Kelantan. Ya. Jadi- Ada apa? Jadi saya nak tanya berkaitan dengan Ghairu Tash'iriyah tadi. Tashri'iyah. Tash'iriyah. Tashri'iyah. Tashri'iyah. Okey, adakah kalau mengenai janggut ataupun rambut tu termasuk dengan ghairi tash'iriyah? Sebab Tashri'iyah. tash'iriyah. Dia ada dua. Sunnah tashri'iyah, sunnah ghairu tashri'iyah. Ghairu tash'iriyah. Okey. Jadi adakah pakai inai dekat rambut dengan janggut ni termasuk dengan ghairi tash'iriyah? Tak kena lagi sebut. Itu kena betul sebut tu kan. Ghairu tashri'iyah. Tashri'iyah. Ghairi tash'iriyah. Tak kena. Macam mana tu? Tashri'iyah, ghairu tashri'iyah. Begitu. Jadi kena biasakan sebut. Ghairu tash'iriyah. Tashri'iyah. Ghairu tashri'iyah. Gitu. Okey. Jadi tu soalan saya sebab saya tengok ramai yang join tabligh ni dia inai rambut dengan janggut. So saya nak tanya adakah tu termasuk dengan ghairi tashri'iyah? Setengah-setengah ulama kata termasuk dalam ghairu tashri'iyah. Setengah-setengah ulama kata termasuk dalam tashri'iyah. Kalau termasuk dalam ghairu tashri'iyah, sebab orang kafir pun ada buat juga kan. Dan kita nak buat, boleh saja. Harus. Kalau kita kata ini sunnah ghairu tashri'iyah. Kalau kita kata sunnah tashri'iyah, sebab gini, Nabi ada buat, padahal Nabi ni janggut dia, rambut dia sedikit, ada beberapa saja yang uban. Nabi tak beruban, secara umumnya dia nampak tak beruban. Janggut dia pun ada beberapa saja, beberapa helai, belas begitu je. Paling banyak pun. Itu pun dia berinai. Dia pakai dye rambut. Sahabat-sahabat lagilah ramai dye rambut. Jadi ini nampaknya bukan sunnah ghairu tashri'iyah, tapi lebih kepada tashri'iyah. Apa bezanya? Kita kata tashri'iyah dengan ghairu tashri'iyah. Kalau kita kata ghairu tashri'iyah, mana kita dapat pahala tu kita buat. Sebab sunnah itu dapat pahala tu bila kita buat begitu. Kalau kita kata ghairu tashri'iyah, ya hanya sekadar boleh saja, harus saja. Begitu. Itu beza dia aja. Beza dia. Dan Nabi SAW suruh sahabat-sahabat dia tu buat tak serupa dengan orang-orang Yahudi dan Kristian pada masa itu, di mana mereka ni tak pakai dye pada masa itu. Nabi SAW suruh sahabat-sahabat dia buat jangan bagi serupa. Itulah, ada dua pendapat lah. Ada yang mengatakan tashri'iyah, ada yang mengatakan ghairu tashri'iyah. Yang mengatakan tashri'iyah kira-kiranya dapat pahala lah sebab sunat itu. Bukan wajib, sunat. Kalau sunat dapat pahala jugalah. Kalau yang mengatakan ghairu tashri'iyah, dia hanya harus saja. Harus saja. Kalau kita pakai itu, kita ingat niat nak ikut Nabi, sahabat-sahabat buat, insya-Allah kita dapat pahala.
InsyaAllah kita dapat pahala. Begitulah. Ada yang disepakati sebagai sunnah tasyri'iyah, ada yang tidak disepakati. Macam dai tadi, tak disepakati. Tetapi kalau makan roti itu disepakati. Itu bukan sunnah tasyri'iyah. Okey. Ada lagi yang lain? Maulana, ada tak usaha daripada pihak Maulana untuk himpunkan rujukan-rujukan yang Maulana guna? Sebab tadi Maulana tunjuk tu banyak juga kan. Jadi ada tak usaha di pihak Maulana untuk dikongsikan di channel Telegram? Sebab kalau kita lihat dekat channel Telegram ni banyak macam ada Maktabah Ahlul Hadith, ada Turas Hanabilah. Jadi mungkin di antara pelajar ni ada yang pelajar universiti, ada yang pensyarah. Jadi mungkin mereka tertarik untuk dapatkan rujukan Maulana dalam bentuk PDF tu. Saya rasa kalau yang bahasa Arab tu umumnya sudah ada lah. Dalam bidang masing-masing itu dia akan cari dia. Saya rasa boleh dapat lah, itu mudah dapat. Kalau dah ada berbeza sedikit pun dalam perpustakaan saya lah, kalau dah ada berbeza sedikit pun, iaitu dalam bahasa Urdu. Masalahnya orang yang nak baca pula lah. Kalau dia boleh baca, ada manfaatnya. Kalau tidak, tengok sajalah. Memang banyak sangat. Saya tu boleh berkongsi, tapi siapa nak gunanya? Itu masalah. Kalau yang dalam bahasa Arab tu, saya rasa orang lain pun boleh dapat. Dia dah tahu dah. Cuma mungkin dia tak bertemu, itu boleh saya berkongsi. Boleh kita bagi, boleh. Cumanya kalau nak berkongsi dengan lebih luas lagi, bahan rujukan itu sebab dalam bahasa Urdu banyak. Dalam bahasa Farsi, yang paling banyaknya dalam bahasa Urdu lah selain daripada bahasa Arab. Sebab tu saya rasa rugi, terutamanya pengkaji kita kalau dia tak boleh bahasa Urdu. Sebab bagi saya selepas bahasa Arab, bahasa Urdu lah yang paling banyak mempunyai perbendaharaan atau kutubkhanah Islam. Paling banyak. Cuma tengoklah syarah hadis saja berapa banyak. Bahasa kita ni maju, bahasa Melayu ni mungkin kita kata nombor 3, paling bawah pun nombor 4. Itu pun setakat ni ya. Dalam bahasa Inggeris tidak sebanyak bahasa Melayu mungkin. Adalah setengah-setengah kitab itu dalam bahasa Inggeris, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Tetapi dia pun mengharapkan terjemahan daripada bahasa lain juga. Kalau daripada bahasa langsung bahasa Urdu, itu tak boleh lawan. Memang banyak. Memang banyak. Boleh kita kalau ada masa, saya boleh tunjukkan. Cuma tunjuk sajalah. Siapa nak boleh gunanya. Kalau tak boleh bahasa Urdu tu. Sebab itulah saya tulis juga buku belajar bahasa Urdu. Saya tulis juga kamus bahasa Urdu. Sebab apa? Saya mengharapkan bangsa kita pun suatu hari nanti dia dapat benda ni. Apa yang saya dapat, apa yang orang lain tak dapat, itu saya dapat. Sebab saya boleh, semata-mata kerana saya boleh bahasa itu. Kalau juga orang lain juga dapat, alangkah baiknya. Tapi masalahnya nak menguasai bahasa tu ambil masa juga. Begitulah. Ya, insyaAllah lah semua tu boleh kita bincang semula lah hari ni. Masa pun dah lewat. Setakat itulah dulu untuk hari ni ya. Wallahu'alam. Assalamualaikum.